Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid tingkatan 4 yang saya sayangi. Video ini kita akan belajar mengenai nombor indeks bahagian 2 menyelesaikan masalah. Kita akan tengok contoh-contoh soalan-soalan yang se-standard SPM. Senang cerita lah. Okay, so mari kita teruskan. Okey, untuk contoh 1 yang menyelesaikan masalah, kita lihat soalan SPM 2005 yang cikgu ambil tahun 2005. Dah lama ni soalan lama, tapi konsepnya masih sama, nombor indeks. Jadual 2 menunjukkan harga dan indeks harga part bahan PQRS yang digunakan untuk membuat sejenis biskut. Rajah 8 ialah catapan yang mewakili kuantiti relatif bagi penggunaan bahan-bahan P, Q, R dan S. Baik, kita kaji jadual ni, ingredient atau bahan buat biskut. Contohnya mungkin tepung, P, Q ni gula, R ni mentega. Alright, so S ni telur, contohlah. So kita ada harga pada tahun 2001 untuk setiap bahan, dan kita ada harga 2004 pada setiap bahan juga. Dan di sini ialah indeks harga pada tahun 2004 berasaskan 2001. Okey, hati-hati, kita ada X, ada Y dengan Z. Ini yang nilai yang kita akan cari nanti. Dan sebelah sini ialah catapai. Catapai ini ada dalam bentuk peratus untuk setiap bahan. Okey, kalau tengok kat sini PQRS, bukan bentuk peratus, bentuk darjah. Okey, so darjah ini kita akan gunakan sebagai pemberat untuk mencari indeks gubahan nanti. Ingat lagi apa itu indeks gubahan? Di mana indeks harga, hasil tambah indeks harga didarabkan dengan pemberatnya. Hasil tambah dengan bagi dengan hasil tambah pemberat. Kita tengok satu persatu lah sini. Soalan A dulu, kita tengok soalan A lah. Okay, cari nilai X, Y dan Z. Baik, kita bagi tumpuan untuk soalan A, di mana carikan nilai-nilai X, Y dan Z. Alright, so untuk nilai X di sini, nilai X adalah nilai indeks harga ada tahun 2004 berasaskan tahun 2001 untuk bahan P. Kalau kita bentukkan formula, kita akan dapat seperti inilah. Alright, untuk bahan P, indeks harga sama dengan harga 2004 bagi 2001 dah 100. Alright, so kalau kita isi satu persatu ni, kita akan dapat seperti inilah. Okey, X sama dengan RM1 bagi 80 sen darab 100. Kalau kita baca, kita akan dapat X dalam bentuk indeks harga 125. Baik, untuk soalan Y, okey, untuk dapatkan Y ni, okey, Y ni kalau kita bentukkan formula untuk bahan P indeks harga seperti ini, okey, sama, di mana harga 2004 bagian 2001, kita letakkan nilai Y. Y kat sini untuk harga 2004 yang kita nak cari. Indeks harga diberi 140 dan Q 2001 iaitu harga pada tahun 2001 ialah RM2. So kalau kita kira ni, kira sendiri algebra masing-masing. So Y sama dengan RM RM2.80. So kena letak RM sebab ini adalah harga. Kalau letak RM salah, so, mungkin akan tolak satu markah. Alright, untuk Z pula, untuk dapatkan nilai Z, okay, kita bentukkan indeks harga formula untuk bahan S. Okey, so kita dapat IS ataupun indeks harga bahan S sama dengan 2004 punya harga dengan 2001 harga. So kalau kita isi saja, kita akan dapat seperti ini. Betul 80 sen. Bukan 80 sen, ini adalah indeks harga 80. Dan sini 0.40 adalah 40 sen untuk 2004 dan Z kita tak tahu, ini kita nak cari. So, jadi kita akan gunakan algebra masing-masing dan kira betul-betul Z adalah sama dengan RM 50 sen. Okay. Okay, so okay, so jadi kita pergi ke soalan B. Soalan B. Soalan B ni kita akan gunakan catapai di sini. Alright, catapai ni sebagai pemberat. Alright, so sebab dia kata kat sini, hitung indeks gubahan bagi kos membuat biskut itu pada tahun 2004 berdasarkan tahun 2001. Gubahan, kita gabungkan indeks harga bersamaan dengan
pemberatnya sekali untuk dapatkan indeks gubahan pada tahun 2004 berasaskan tahun 2001. Caranya, okey, kita ingat lagi formula ini. Okey, kita ada I atau P ni. I ini adalah indeks gubahan bersama dengan hasil tambah indeks harga berdarab dengan pemberat bagi dengan hasil tambah pemberatnya. Okey, so kita tengok macam mana kita nak buat. Tapi saja cikgu nak tunjukkan jadual ni. Jadual ini tidak perlu buat, cuma nak bagi clear sikit bahawa lepas ni kita akan darab 125 darab 80, 180 darab 120, 150 darab 100, 80 darab 60. Okey, ini pasangannya lah senang cerita. Pemberatnya adalah sudut. Kenapa untuk sudut P dia tak bagi kat sini so awak kena kira sendiri. 360 darjah tolak 120 tolak 100 tolak 60. So sini adalah 80. So cikgu dah tolong isikan lah. Jadi alright, so ini adalah indeks gubahan, betul 125 darab 80, 140 darab 120, 150 darab 100 darjah darjah masa itu, 80 darab 60 darjah. So pembawahnya pun jumlahkan pemberatnya 80 darjah darab 120 darjah darab 100 darjah darab 60 darjah. So awak kira ni betul-betul awak akan dapat indeks gubahan pada harga tahun 2004 berdasarkan tahun 2001 ialah 129.44. Okey, so senang aja nak kira ni. Okey, untuk soalan B2, okey, seterusnya hitung kos membuat biskut itu yang sepadan bagi tahun 2001. Okey, jika kos membuatnya pada tahun 2004 ialah RM2,985. So macam mana kita nak jawab soalan ni? Baik, kita akan gunakan indeks gubahan pada soalan B1 tu, iaitu ini daripada soalan daripada B1, iaitu jawapan pada B1 itu 129.44. Dan kita bentuk formula dalam bentuk formula asas indeks harga. Okey, so kita cuba tengok jadi yang ni kita nak tunjuk ni. Yang ini kita gunakan balik harga indeks formula asal, okey, untuk harga untuk harga 2004 bagi dengan 2001 darab 100. Okey, ini harga formula asal indeks formula asal, di mana di sini dikata dia dah bagi harga untuk 2004, yang tak diberi adalah harga untuk 2001. So kita boleh teruskan dengan pengisian. Okey, pengisian. Okey, seperti ini. Dan 2,985 adalah harga untuk 2004. 2001 ni adalah harga yang kita nak cari. So harga keseluruhan untuk membuat biskut tersebut. Jadi kita akan tengok apa akan jadi. Lepas ni gunakan algebra masing-masing. Selesaikan. Ya, Q 2001 sama dengan RM 2306.09. Alright, itu caranya. Okay, seterusnya untuk soalan C, kos membuat biskut itu dijangka meningkat sebanyak 50% dari tahun 2004 ke tahun 2007. Cari indeks gubahan kos membuat biskut itu yang dijangkakan pada tahun 2007 berasaskan tahun 2001. Okey, mari kita tengok macam mana ceritanya. Baik, apa yang kita perlu, kita kaji dulu apa yang masukkan dengan kos membuat biskut itu dijangka meningkat sebanyak 50% dari tahun daripada tahun 50% dari tahun 2004 ke tahun 2007. Ini maksudnya, ya. Maknanya dia meningkat 50%, kita kena letak sebagai daripada 2007 hingga 2004 berasaskan 150. Ini maksud dia. Okey, so macam mana dia meningkat? Okey, so meningkat 150 indeks harga untuk I 2007 berasaskan 2004. Ini maksudnya lah. Okey, so seterusnya kita tengok untuk yang penyata yang kedua. Okey, penyata kedua, cari indeks perubahan kos membuat biskut itu dijangkakan pada tahun 2007 berasaskan tahun 2001. Okey, yang ini kita bentukkan I 2007 berasaskan 2001. Alright, so apa yang kita perlukan maklumat, maklumat yang ini. Satu lagi ada maklumat kita gunakan balik, iaitu indeks gubahan. Indeks gubahan pada soalan, macam mana kita nak jawab daripada soalan B1 ini. Okey, so kita akan gunakan balik
indeks perubahan pada tahun 2004-2001 sama dengan 109.44. Okey, kalau awak masih ingat lagi bentuk kelas pertama, kita pernah lakukan sedemikian rupa. Untuk indeks harga 2007 berasaskan 2004, kita bentukkan formulanya. Q 2007 bagi Q 2004 adalah 100. Kemudian cikgu pindahkan 100 ke sana jadi 1.5 lah. Okey, 100 ni kita pindahkan jadi bahagi 1.5. Okey, begitu juga dengan indeks harga berasaskan 2004. Indeks harga pada tahun 2004 berasaskan 2001. Kita bentukkan formula dia. Q 2007, Q 2004 adalah 100. Okay, kemudian 100 ini kita pindah sebelah sini. Kita bagi dan kita akan dapat 1.2944. Okay, so apakah soalannya? Cari indeks harga pada 2007 berasaskan 2001. Okay, kita bentukkan formula ini juga. Kita akan dapat Q 2007 bagi 2001 adalah 100. Kalau masih ingat lagi, cara cikgu pecahkan dua bahagian pecahan seperti ini, 2007, 2001. Kemudian yang kosong ni cikgu isi Q 2004. Jadi okey, so supaya kita nampak kat sini Q 2007 sama dengan 1.5, Q 2004 2001 ialah 1.294. So kita isi lah mereka ni kat sini dan nilainya. Lepas tu kita kira, kita dapat 194.16. Conclusionnya, indeks harga pada tahun 2007 berasaskan 2001 ialah 194.16. So, kalau kita buat, kalau dia minta peratusan, tafsirkan, kita lebut peningkatan 94%, 94.16% pada indeks harga 2007 berasaskan 2001. Okey. Alright, untuk contoh yang kedua, ini salah satu contoh soalan SPM juga, menyelesaikan masalah. Raja 13 menunjukkan indeks harga bagi 4 jenis barangan elektrik yang dijual di sebuah pasar raya pada tahun 2014 dan 2015 berasaskan tahun 2018. Okey, kita kaji betul-betul graf ini. Alright, ini adalah carta palang. Carta palang menunjukkan bahan. Kita ada barangan elektrik P, Q, R, S. Okay, ada dua keadaan di sini. Okay, dua yang palang yang kelabu ini ialah untuk indeks harga pada tahun 2014. Okay, yang palang yang warna hitam ini adalah indeks harga pada tahun 2015. Ingat Okay, so indeks harga pada 2014 berasaskan 2008. Okay, yang warna hitam ni adalah indeks harga pada tahun 2015 berasaskan pada tahun 2008. Okay, setiap barangan elektrik mempunyai indeks harga masing-masing untuk 2014 dan 2015 berasaskan 2008. Okay, so soalannya hitung harga Q pada tahun 2014 jika harganya RM75 pada tahun 2008. Okay, kita tengok satu persatu sederhana. Okey, katakan kita nak cari harga bagi Q, harga bagi barangan elektrik Q pada tahun 2014 jika harganya RM75 pada tahun 2008. Okey, so maknanya kita tengok bahagian Q di mana harga tahun 2014. Di sini 2014 kita tengok palang indeks harga pada 2014. Alright, kalau kita ikutkan indeks harga pada tahun 2014 ni, kalau kita tengok level ini, sebaris ini, paras ini ialah kalau kita baca betul-betul 105 indeks harga pada 2014 berasaskan 2008. Okay, kalau kita bentukkan formula dia, I sama dengan Q1 bagi Q0. Okay, so kita tengok untuk barangan elektrik Q, Q di mana pada harga pada indeks tahun 2014, 2014 berasaskan 2008, kita isikan. So 105 paras ini sebab dia 105 dan harga pada 2008 diberi 75. So apakah harga pada 2014? Kita tengok barangan elektrik Q yang harganya 2014. Kita kira. Alright, so dengan menggunakan algebra masing-masing dapat seperti mana cikgu ni. Dan kita kira betul
So harga pada 2014 barangan elektrik Q, kalau kita buat kesimpulan, RM78.75. Okey. Untuk soalan yang kedua, harga bagi R, barang elektrik R pada tahun 2008 jika harganya RM183 pada tahun 2015. Maknanya kita kena tengok palang yang warna hitam 2015, R. Alright, kita teruskan. Okey, jadi untuk soalan A2 ni, okey, so formula dia I sama dengan Q1 bagi Q kosong darab 100. Kita bagi tumpuan pada palang hitam, Palang hitam tu kalau kita tengok R dia ni, palang hitam R untuk harga indeks 2015 ni, okey, berasaskan 2008. Paras ni ialah kalau kita baca betul-betul 122. Okey, kalau baca betul ni dalam graf ni 122, 122 paras ini. Okey, jadi kita tengok 122, okey, 122. Okey, harga untuk 2015 diberi dan cuma kita perlu cari adalah pada tahun 2008 punya harga untuk barangan elektrik R. Okey, jadi kita kira dengan menggunakan algebra masing-masing, kira betul-betul, kita akan dapat RM150 untuk barangan harga R pada tahun 2015 berasaskan 2008, ya, untuk harga RM150. Baik, untuk soalan B, indeks gubahan bagi penggunaan 4 alatan elektrik ialah 108. Indeks gubahan 108 pada tahun 2014 berasaskan tahun 2008. Cari satu nilai bagi M jika nisbah bagi P, Q, R dan S 3 nisbah M, nisbah M, nisbah 2M. Okey, nisbah ini digunakan sebagai pemberat. Alright, pemberat untuk setiap barangan elektrik, PQRS. Kena hati-hati kat sini sebab dia memberi pemboleh ubah pada nisbah tersebut. Okey. So nisbah M ni kita kena cari nilai-nilai M. Nampak ni, M ni ada M2, 3M di sini. Untuk dapatkan M ni, caranya dengan indeks gubahan penggunaan 4 alatan elektrik 100 ialah 108 pada tahun 2014. Maknanya setiap palang ini, okey, warna kelabu sebab kita membeli tumpuan pada 2014 punya indeks harga gubahan. So macam mana nak buat ni? Okey, so kalau mesti ingat lagi, okey, ini indeks gubahan punya formula. Kita teruskan. Alright, so kalau kita buat dalam bentuk jadual, okey, indeks harga pada tahun 2014, indeks harga pada 2014 berasaskan 2008 ialah 110. Kalau kita baca ni 110. Okey, 105, 105, 120, okey, 120 dan 102. Okey, 102 parahnya, 102. Alright, so setiap pemberat untuk barangan elektrik PQRS, tengok nisbah dia 3M, M, 2M. Okey, so apakah nilai M ini? Alright, so kita gunakan kita bentukkan formula indeks gubahan, di mana 110 darab 3, 105 darab M, 120 darab M, 102 darab 2M, 2 darab 2M. So pemberatnya ialah 3 tambah M tambah M tambah 2M. Okey, jadual ni awak tak perlu buat pun tak apa. Okey, cuma kalau boleh bentukkan terus pada formula ini. Dan indeks harga diberi, ialah 108 seperti sini. Okey, so 108. So yang lain tu kita kira betul-betul. So 333 tambah 429 M belah atas ni, belah bawahnya ialah 3 tambah M tambah M tambah 2M ialah 3 tambah 4M. Okey, seterusnya. Okey, tinggalkan pembawa ke sebelah kiri. Okey, darab, daripada bagi jadi darab. Kemudian awak dapatkan nilai M. Okey, dengan menggunakan algebra sendiri, seterusnya awak cuba kira dapat tak M sama dengan 2. Okey, so maknanya kalau kita perbetulkan balik nisbah PQRS tadi, 3 2 2 4, 3 M 2M. So darabkan M setiap satu ni. So kita akan dapat
3 nisbah 2 nisbah 2 nisbah 4. Okey, seterusnya. Untuk soalan 2, indeks gubahan pada tahun 2015 berasaskan tahun 2014. Okey, kita tengok So macam mana kita cari indeks gubahan pula pada tahun 2015 berasaskan 2014. Okey, kita kena cari dulu. Okey, apakah indeks harga ini soalan dia lah. Okey, ni soalan dia. Okey, so kita kena cari dulu apakah indeks harga 2015 berasaskan 2008. Yang ini kita tak tahu. Yang kita tahu ialah indeks harga 2014 2008. So kita gunakan untuk dapatkan indeks harga indeks gubahan pada tahun 2015 berdasarkan 2008, gunakan nisbah yang sama 3, 2, 2, 4 sebagai pemberatnya. Okey, kalau ikutkan untuk 2015 kita baca yang palang hitam paras dia 112, betul. Yang Q ni kini parasnya 107, okey, betul-betul. Dan R ni paras ni kat sini ialah 122. Okey, dan manakala S ni adalah paras ini adalah 107. Okey, menggunakan pemberat yang sama, kita cuba dapatkan dulu dia punya indeks gubahan dengan menggunakan formula. Okey, seperti ini 112 darab 3, 17 darab 2, 122 darab 2, 17 darab 4 bagi dengan 3, 2, 2, 4. Kita akan dapat indeks harga pada 2015 berasaskan 2008 ialah 111.09. Okey, so jadi kalau ikutkan formulanya, kalau kita gunakan formula indeks asal, iaitu 2015 bagi 2008 dah 100. Alright, dan ini adalah kita gabungkan formula asal harga 2015 bagi 2008 dah 100 sama dengan ini adalah nilai indeks gubahan tadi. Kita punya Q 2000 lepas tu Q 2014 dengan Q 2008 pun sama, darab 100 sama 108, kita bentukkan formula dia. So 100 kita pindah sebelah sini, bagi dapat 1.1109 untuk harga 2015 bagi 2008. Okey, sama juga dengan Q 2014 dengan Q 2008, kita dah pindahkan 100 ke sebelah kanan, kita akan dapat 1.08. So apa tujuan cikgu buat ni? Nak cari ni indeks harga harga 2015 2014 ni. Okey, caranya kita bentukkan formula dia juga dulu. Q 2015 bagi Q 2014 darab 100, dan kita buat pembagian pecahan seperti ini rupa. And then kita boleh letakkan Q 2008 Q 2008 atas bawah. Pada kita nampak kat sini Q 2015 dengan harga ini sama, kita isi kat sini 1.19, manakala Q 2008 2014 di sini tapi kena hati-hati. Untuk 2008 bagi 2014, ini 2014 bagi 2008 sama dengan 1.08. So ini kena hati-hati je kat sini. Ini kena terbalikkan ni. Okey. So kalau terbalikkan kita dapat macam nilah. So kita kira ni kita akan dapat 102.86 indeks harga yang berasaskan 2015. Indeks harga pada tahun 2015 berasaskan 2014. Alright, so ini caranya. Kalau nak ikut cikgu ada dua cara sebenarnya. Ini jalan jauh. Sebenarnya jalan jauh ni untuk kita memahami konsep kenapa dia punya indeks harga 2015 cara untuk mendapatkan nilai indeks harga 2015 dan 2014 ini, So kalau cara yang baik, atau caranya kita boleh terus buat pembahagian seperti ini rupa. Alright, cara yang pertama tu cuma cikgu nak tunjukkan dia punya konsep dia, kenapa dia kena bahagi 111.09 bagi dengan 108/100. Okey, itu cara lama tu kita nak tunjukkan boleh, tapi kalau kamu nak teruskan kepada cara ini atau ini, terus dapat harga 102.86, sama jugalah. Okey, so inilah penyelesaian masalah. Dua soalan je cikgu bagi. Okey, lepas ini cikgu akan bagi soalan yang berasaskan kepada soalan-soalan SPM lah, alright, untuk topik nombor indeks ini. So berhati-hati bila awak menjawab,
Ini contoh soalan SPM ni awak kena kaji betul-betul. Dan jangan salah tafsir. Kita kena buat kajian dan fahamkan. Seperti mana contoh yang kedua ni, kita ada dua palang graf pada tahun 2015 berasaskan 2008, 2014 berasaskan 2008. So mana satu palang kita nak ambil mengikut kesesuaian soalan-soalan yang diberikan. Alright, itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.